Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari ini kita sambung lagi perbahasan kita berkenaan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 94 hingga ayat yang ke-96. Masih lagi merakamkan sifat-sifat golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu golongan yang disebut dengan golongan Yahudi. Seperti mana selalu saya tekankan bahawa Yahudi ini dimurkai oleh Allah bukan kerana namanya Yahudi, tapi Yahudi ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana sikap dan perangai dia yang melampaui batas. Maka apa perangai mereka, apa perangai golongan Yahudi yang melampaui batas sehingga dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka inilah antara pendedahan Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita supaya kita mengenal sifat dan perangai golongan Yahudi sehingga mereka menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mendedahkannya kepada Nabi SAW sehingga Nabi SAW mampu berhadapan dengan golongan Yahudi ketika Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Baik, ayat yang ke-94 Allah menyatakan, katakanlah jika kamu menganggap, maknanya katakanlah wahai Muhammad kepada golongan Yahudi. Bila Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat Quran dengan perkataan qul, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya ataupun kepada golongan yang ditujukan ayat ini. Jadi banyak ayat Quran kita tengok dimulai dengan perkataan qul, sehingga 3 ayat terakhir daripada surah dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ia dimulai dengan perkataan qul, katakanlah wahai Muhammad. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi SAW menyampaikan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, katakanlah, iaitu katakanlah kepada golongan Yahudi ini, jika kamu menganggap kehidupan akhirat itu syurga, khalisatan min dunin nas, khusus untuk kamu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka cubalah kamu bercita-cita untuk mati seandainya kamu memang benar. Baik, jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala, ini adalah sebahagian daripada ompek dakwaan golongan Yahudi. Ia hanya cuma dakwaan sahaja, ia hanya dakwaan semata-mata kerana mereka menganggap diri mereka istimewa. Dalam Al-Quran Allah merakamkan ada ompek dakwaan golongan Yahudi ni yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwa ni semua orang boleh dakwa, tapi hakikat yang sebenar Allah Taala sahaja yang Maha mengetahui. Cuma golongan Yahudi ni didodahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perangainya kerana suka mendakwa sesuatu yang bukan hakikat milik mereka ataupun bukan hakikat kemuliaan bagi mereka. Pertama, apa dakwaan mereka? Mereka mendakwa bahawa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan hanya beberapa hari sahaja. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ayat yang ke-80 daripada surah Al-Baqarah. Mereka kata apa? Mereka kalau masuk neraka pun mereka hanya disentuh beberapa hari sahaja. Yang kedua, mereka mendakwa bahawa yang masuk syurga itu hanyalah golongan Yahudi dan Nasrani sahaja. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara.
tidak akan masuk syurga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasrani saja. Ini dakwaan yang kedua. Dakwaan yang ketiga, mereka menyebut bahawa mereka ini adalah anak-anak Allah yang amat disayangi oleh Allah. Ini Allah rakamkan juga dalam surah Al-Maidah, ayat yang ke-8 boleh disebut nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Mereka mengaku bahawa mereka itu adalah anak-anak Allah yang disayangi. Dan dakwaan yang keempat adalah dakwaan yang dalam ayat ni. Ayat yang ke-94 ini, iaitu mereka mengatakan bahawa hari akhirat itu adalah khusus untuk mereka saja. Di sisi Allah khusus untuk mereka saja. Ini dakwaan yang keempat. Jadi keempat-empat dakwaan ini sudah tentulah nama pun dakwaan. Dakwaan itu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mendodahkan dakwaan mereka itu adalah palsu, maka dakwaan mereka tidak boleh diterima sama sekali. Dan yang mendodahkan dakwaan mereka itu adalah palsu adalah Quran, kalam Allah. Kalam Allah Ta'ala yang maha, daripada Allah yang maha mengetahui. Lainlah kita kan. Kita hari ni macam-macam kita boleh dakwa. Kita dakwa kita ni istimewa, kita dakwa kita ni mulia, kita dakwa lah. Tapi dakwaan-dakwaan itu belum tentu betul. Dan belum dapat dipastikan kebenaran dia. Maka adalah orang berperang dengan dakwaan tu. Ada orang tak percaya, ada orang percaya dan sebagainya lah. Itu dakwaan. Tetapi bagi golongan Yahudi yang mengaku dengan pengakuan, dengan pendakwaan mereka bagian-bagian dan sebagainya ini, ternyata ianya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu demi satu. Satu persatu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dakwaan mereka hanya dakwaan semata-mata. Itu dalam bahasa kita kata apa? Dia perasan dia lebih lah. Yahudi ni perangai dia perasan lebih. Jadi dakwaan-dakwaan mereka semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dakwaan mereka itu adalah salah. Maka apa yang mereka dakwa? Ketika menyebut dalam ayat, ketika Allah menyebut ayat ke-94 ini, dakwaan mereka apa? Mereka mengatakan bahawa akhirat itu adalah khusus untuk mereka sahaja. Orang lain tak ada. Ini dakwaan yang boleh lah. Sedangkan akhirat itu Allah Ta'ala jadikan untuk orang beriman. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir wal akhiratu jannatul mu'min wa sijnul kafir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu penjara bagi orang beriman, tetapi syurga bagi orang kafir. Akhirat itu adalah syurga bagi orang beriman, penjara bagi orang-orang kafir. Jadi orang yang beriman sahajalah yang layak mendapat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Bila mereka tidak beriman, maka mereka tidak boleh mendakwa diri mereka layak dengan kemuliaan tersebut. Baik. Maka istimewanya ataupun ayat ini, dia ada satu perbahasan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Maka cubalah kamu bercita-cita untuk mati seandainya kamu memang orang yang benar. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala mencabar. Sekiranya golongan Yahudi ini mendakwa mereka ini benar, mereka kata mereka ini adalah golongan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nak masuk syurga kena mati dulu. Kalau macam tu, mati dulu. Bila mati dulu, maka kalau betul lah kamu ni siapa mati, maka layak, maka tahulah kedudukan. Jadi ayat ini ada perbahasan para ulama mengenai perbincangan ayat ini, kerana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika membicarakan ayat ini menyebut, dia kata ayat ini bukan apa maksud ayat ini bukan menyuruh supaya bercita-cita mati, tetapi ayat ini disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mohonlah daripada Allah agar dimatikan golongan yang berdusta. Di antara golongan itu
ada antara dua golongan lah, sama ada orang Islam ataupun orang Yahudi. Makna bukan suruh bercita-cita mati tu. Kerana bercita-cita mati itu sesuatu yang dilarang di dalam agama. Kita ni susah macam mana sekalipun, sorry macam mana sekalipun, jangan kita sekali-kali mencita-citakan kematian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut la yatamanni anna ahadakumul maut lidurri. Kata Nabi, jangan kamu bercita-cita, janganlah seseorang daripada kamu bercita-cita untuk nak mati. Sekiranya kamu ditimpa dengan kesulitan. Tetapi ada doa Nabi ajar. Nabi jawab, Allahumma ahyini in kanatil hayatan in kanatil hayata khairan li. Ya Allah, hidupkan aku sekiranya kehidupan itu baik untuk aku. Wa tawaffani in kanatil wafata khairan li. Wafatu khairan li. Dan matikanlah aku sekiranya kematian itu baik untuk aku. Jadi kita ni dilarang bercita-cita untuk mati. Macam mana besar masalah sekalipun, jangan sekali-kali bercita-cita, berkeinginan untuk mati. Kerana mati ni urusan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha mengetahui. Tapi dalam ayat ini, kalau benar Allah kata apa? Kalau sekiranya benar, fatamannaul maut. Maka bercita-citalah mati. Jadi seolah-olah Allah suruh orang Yahudi ini bercita-cita untuk mati. Jadi kalau kita faham dalam bahasa yang mudahnya, kita nak mereka betul-betul merealisasikan dakwaan mereka itu, maka dicabar dia dengan sesuatu membuktikan kebenaran mereka. Macam orang kata dia pemurah lah kan. Dia kata dia baik, dia kata dia pemurah. Lalu dicabar dia. Kalau betul kau pemurah, cuba kau beri dan semua yang ada dalam poket kau. Umpama begitulah. Dicabar. Jadi dakwaan-dakwaan ni semua orang boleh dakwa. Tapi setiap dakwaan perlu ada pembuktian. Maka apa yang perlu membuktikan kebenaran dia yang mendakwa dia adalah orang yang dikhususkan untuk syurga. Maka kalau betul nak masuk syurga, kau nak mati dulu. Tak boleh masuk syurga, tak mati. Kau nak mati dulu baru masuk syurga. Jadi nak tak mati. Kalau apa, mati dulu. Soalnya gitulah. Lepas tu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi diperintah oleh Allah Ta'ala supaya mematikan golongan yang berdusta sebenarnya. Itu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan kata Ibn Katsir, penafsiran Ibn Abbas itu yang lebih tepat. Kerana doa agar dimanasakan golongan yang berdusta ni, tak kira siapa, orang Islam ke orang Yahudi ni, ia adalah sesuatu yang dibolehkan. Tapi bukan kita sebut secara khusus. Bukan kata khusus dari fulan bin fulan, tidak. Sekiranya ada yang berdusta, maka binasakanlah. Sama ada orang Islam ataupun orang Yahudi. Bukan kita khusus, tidak begitu. Okay? Jadi sebab mengharap kematian ni, mencita-citakan kematian ini, ia bukan sesuatu yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Baik itu tuan-tuan, ada satu hadis Nabi SAW menyebut, khairukum man tala umruhu hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi sebab tu kita dilarang berangan-angan cita-cita untuk mati. Susah benar elok matilah, tidak gitu. Jadi kita menghadapi kehidupan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki kita dengan tugas dan tanggungjawab yang Allah Taala perintahkan kita sehinggalah sampai waktu ajalnya. Jadi kita susah macam mana sekalipun, payah macam mana sekalipun, jangan sekali-kali mendoakan kematian, sebab ia adalah sesuatu perkara yang bersalahan dengan adab kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma boleh jadi bila kita susah, sakit dan sebagainya, ada kafarah ataupun Allah Ta'ala nak beri peluang untuk kita membersihkan dosa kita, atau boleh jadi Allah Ta'ala nak angkat darjat kita, atau boleh jadi Allah Ta'ala nak tambah pahala kita. Ini boleh jadi. Sebab ada orang, kata Nabi SAW,
dia masuk syurga dengan ibadat. Maksudnya dengan jalan dia banyak ibadat. Ialah memang semua dengan rahmat, dengan jalan banyak ibadat. Ada orang yang masuk syurga dengan jalan apa? Dengan jalan bersabar di atas kesusahan yang dihadapi, kan? Baik. Itu ayat yang ke-94 bicara berkenaan dengan golongan Yahudi, cabaranlah ataupun mengharapkan kebinasaan bagi mereka sekiranya mereka seorang yang berdosa. Sebab seolah-olah syabarlah. Kalau betul maka mati dulu. Okey, baik. Ayat yang ke-95, wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Di ayat yang ke-95 ni Allah Taala menjawab. Allah Taala memberitahu jawapan kepada Nabi SAW, tetapi tidak akan mungkin sama sekali mereka akan mengingini kematian itu kerana dosa dan kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui siapakah orang yang zalim. Jadi Allah sendiri menyebut walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka sekali-kali tidak akan. Lain digunakan sini penafian dalam bentuk perkataan lan. Lan ni maksudnya tidak maksudnya tidak selama-lamanya lah. Boleh jadi mereka kalau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka beriman kepada Allah, mereka tidak begitu. Kalau Allah gunakan lam mim, itu mu'abbad, itu selama-lamanya, tak akan mungkin berlaku. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas Allah sebut lam yalid wa lam yulad. Nafi dengan perkataan lam ni maksudnya lil mu'abbad, untuk selama-lamanya. Allah Ta'ala itu sama sekali tidak melahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu perkataan lam. Tapi dalam ni guna lan yatamannaw. Maksudnya Allah kata apa? Mereka tidak akan mengingini kematian, kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah. Orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia melihat kematian itu adalah sebagai satu jembatan untuk dia bertemu dengan Allah, untuk dia mengecapi nikmat syurga. Bagi orang beriman, kematian itu adalah merupakan satu jambatan untuk mereka sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka mati dalam keadaan yang seronok kerana nak bertemu dengan kekasih. Jadi itu orang yang beriman. Dan kita kena pun bercita-cita untuk menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertemuan yang Allah Subhanahu Wa Taala redai kita, kan? Baik. Kerana Allah kata apa? Kerana dosa dan kesalahan yang mereka buat. Bima qaddamat aydihim. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini juga menunjukkan kepada kita antara perkara yang menjadi sebab kenapa manusia itu ditimpa dengan penyakit benci kepada kematian. Okey. Disebut dalam hadis, disebut dengan penyakit al-wahnu. Penyakit al-wahnu ni dia penyakit serangkai. Apa penyakit serangkai? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan juga benci kepada kematian. Dia serangkai. Dia datang satu package. Kalau cinta kepada dunia, dia akan benci kepada kematian. Atau dia benci kepada kematian kerana adanya cinta kepada dunia. Jadi cinta kepada dunia ini, kata Nabi SAW, ada pendapat kata itu bukan hadis, tapi maksudnya kuat. Disebut bahawa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia ni adalah induk bagi segala kesalahan, induk bagi segala dosa. Manusia yang dalam hatinya ada perasaan cinta kepada dunia, dia menjadi punca pula kepada dosa-dosa yang lain. Jadi tuan-tuan, kita tengok diri kita lah.
Kadang-kadang satu benda tu kita tahu tak betul, kita tahu salah, tapi kita buat ataupun kita timur kesalahan atau kita timur benda yang salah tu. Kenapa? Kerana ada kepentingan, kecintaan kepada dunia dan sebagainya. Ada seorang hubud dunia. Lepas tu Nabi Imam Ibn Atta'illah ada sebut apa? Dia kata orang berilmu yang cinta dunia ataupun cinta dunia ini lebih berbahaya daripada orang jahil yang tidak beribadat. Betul lebih kurang maksud dia. Kerana orang yang mencintai dunia, dia mengutamakan nafsu dia, mengutamakan keinginan dia. Jadi bahaya lebih besar lagi. Jadi orang-orang yang disebut oleh Allah Ta'ala Yahudi ni, apa dia? Mereka takkan nak mati sebab mereka ni melakukan banyak dosa. Kenapa? Kerana puncanya mereka cinta kepada dunia. Dan Allah Maha mengetahui siapakah orang yang zalim. Wallahu alimun bizzalimin. Ini Nabilah dalam konteks Nabilah. Kalau kita pun sendiri dalam konteks kita, orang tu dia mendakwa dengan dakwaan yang pelbagai. Kita ni hanya boleh menghukum yang zahir. Nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita hanya boleh hukum yang zahir, tapi yang menentukan rahsianya itu sejauh mana kebenaran sesuatu perkara itu hanya Allah Ta'ala mengetahui. Jadi ada orang dia boleh mendakwa, dia dakwa dia baik, dia dakwa dia sayang, dia dakwa dia prihatin, dia dakwa dia ni sayang umat, cinta umat, kasih umat, bekerja untuk agama. Semua macam itu semua dakwaan. Tak apalah, biar dia dakwa lah. Dia cakap wah dia dakwa, itu pulang. Dia kata dia sayang Islam, dia bela Islam, itu semua orang boleh dakwa kan. Tapi hakikatnya wallahu alimun, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Lepas tu tuan-tuan, bila kita melihat setiap benda ni Allah Ta'ala maha mengetahui, tak ada ruang dalam kehidupan kita ni nak menyembunyikan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu yang mengetahui kelemahan diri kita ni siapa? Diri kita sendiri. Kita lah yang tahu kita ni betul tak betul dengan dakwaan tu. Kita lah yang tahu kita ni benar tak benar dengan dakwaan kita. Orang lain dongai lah. Orang lain dongai tu cakap terpogon dia, hebat. Saya begini, saya begini. Mungkinlah zahirnya mungkin buat, tapi hatinya kita, Allah Ta'ala saja yang tahu. Kita yang pemilik ni kita tahulah tahap mananya kita ni. Jadi jangan banyak mendakwa-dakwa lah. Kalau kita boleh buat kebaikan tu, buatlah. Kalau tak mampu buat, kita kena mengakui kelemahan kita. Jangan kono tang orang lain semua salah, kono tang kita semua betul. Penyakit sebenarnya. Kita kena akui kita ni ada kelemahan, orang lain tu ada kelebihan. Kalau kelebihan yang ada pada orang lain, kita boleh ambil manfaat, kita ambil manfaat, kita panjang pada orang lain. Kalau kelemahan yang ada pada kita yang kita perlu perbaiki, kita perbaiki. Ini tak perlu kita mempertahankan kesalahan dan sebagainya. Baik. Yang ke-90 ayat 90. Allah menyebut la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin min alladhina ashu. Sudah pasti pula engkau wahai Muhammad akan dapati manusia yang paling tamak untuk hidup ialah orang-orang Yahudi. Ahrasan nas. Orang yang paling tamak, ahras maksudnya sangat tamak. Karena Yahudi ni takut mati, itu istilahnya. Orang yang paling tamak dengan kehidupan ni adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Mereka takut mati. Kerana mereka tahu hakikat kebenaran apa yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW mengajak manusia untuk kesejahteraan hidup di hari akhirat. Itu mereka tak nak mati. Mereka tahu kalau mereka mati, mereka akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang menyebabkan mereka terhalang? Itu semua adalah kerana kedosa mereka, kezaliman mereka yang mereka lakukan, atas puncanya kerana berkeinginan ataupun bernafsu terhadap perkara keduniaan. Mereka mengatasi orang-orang kafir musyrik. Maksudnya teruk golongan musyrikin, golongan musyrik, lebih teruk lagi golongan
Yahudi. Setiap orang Yahudi tersebut mahu hidup kalau boleh 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Mereka berkeinginan supaya mereka ini diberikan panjang lagi umur. Alfasana, 1000 dah, 1000 tahun. Kenapa 1000 tahun? 1000 tahun dah limit. 1000 tahun tu disebut sebagai gambaran banyak. Gambaran banyak. Mungkinkah ada orang yang boleh hidup 1000 tahun? Boleh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Umat terdahulu Allah Taala beri umur panjang. Dengan izin Allah. Tapi kalau kita, konteks kita hari ni 1000 tahun, 1000 tahun ni tak jadi apa lah, tinggal apa tak tahu. Kan? Jadi bila disebut 1000 ni, dia ada dua maksud lah. Sama ada memang betul-betul 1000 jumlah yang khusus, ataupun menunjukkan ramai, menunjukkan banyak. 1000 tu boleh jadi gambaran banyak lah. Yang kita kata lah, dekat 1000 orang datang. 1000 tu macam 1000, mana beribu orang datang. Itu tunjuk apa? Menunjukkan bahawa ramai orang, bukannya jumlah yang khusus. Okey, baik. Mereka mengharapkan mereka boleh hidup lagi 1000 tahun. Padahal umur panjang demikian tidak akan melepaskannya daripada adab yang disediakan oleh Allah Ta'ala, dan ingat Allah Ta'ala itu sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Pertama, banyak sebab lah kenapa mereka tak nak mati ni. Mereka nak umur panjang, mereka tak nak mati. Yang salah satu didedahkan oleh Allah, kenapa? Mereka tak nak mati. Kerana apa? Kerana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka takut kepada azab. Mereka ini hidup 1000 tahun pun kena azab juga. Maksudnya, ataupun mereka mati sekarang pun kena azab. Kalau mereka tak beriman, mereka mati lambat pun juga akan diazab kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut Allah Ta'ala sentiasa melihat apa yang mereka kerjakan. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah ni perhati ya perangai kamu ni. Taklah bahasa gitulah. Allah Ta'ala perhati ya apa yang kamu buat, apa yang kamu laksanakan, apa dakwaan-dakwaan kamu, semuanya itu dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak dapat kita lari daripadanya. Jadi Allah Maha mengetahui. Dalam perbahasan para ulama menyebut Allah sentiasa melihat ialah Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Benda yang disuruh Allah Ta'ala tahu. Apa yang kita sembunyikan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada lagi perbahasan mengenai golongan Yahudi ni, perangai-perangai golongan Yahudi ni. Kenapa kita perlu menghadamkan perangai Yahudi ni? Supaya kita tak diperangai macam dia. Yahudi ni jahat sebab nama dia Yahudi, tidak. Tapi kerana perangai dia yang dirakam oleh Allah Ta'ala dalam Quran. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat kepada kita bersama. Selepas ini kita sambung lagi pada perbahasan ayat yang ke-97 dan 98. Baik, akhirnya jangan lupa untuk share dan juga tekan butang subscribe di channel YouTube ni. Tolonglah sebar-sebarkan. Mudah-mudahan insyaAllah ianya bermanfaat pada diri saya, khususnya tuan-tuan yang share, perempuan yang share, dan juga orang ramai yang dapat mengikuti insyaAllah. Walaupun mungkinlah pengisian saya ini tidaklah sesempurna mana, tapi harap-harapnya insyaAllah ia mampu untuk memberi sesuatu manfaat kepada kita bersama insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.